Bismillah. Tadi kita ada gangguan masalah teknikal internet dan tadi terputus live yang pertama tadi, jadi terpaksa buka ke live yang kedua. Jadi boleh masuk ke live ni lah. Yang pertama tadi dah terputus. Tak apa, saya teruskan lah. Tadi kita berhenti pada apabila kafilah perdagangan Abu Sufyan dia lepas daripada tentera Nabi SAW, dan sorry atas masalah teknikal. Sekali lagi masalah teknikal lah, tadi dia terputus. Okay, kita sambung sekali lagi. Tadi jadi kafilah perdagangan Abu Sufyan ni dia telah lepas dan dia telah menghantar utusan kepada orang kafir Quraisy. Dan kafir Quraisy apabila dapat maklumat bahawa harta mereka lepas, tapi Abu Jahal ni dia tak nak pulang, dia nak teruskan juga. Dia kata kita tak akan pulang sehinggalah kita sampai ke Badar. Dan kita sampai di sana, kita akan meraihkan kemenangan kita dengan kita minum arak, berpesta, bermenari di sana selama 3 hari. Selepas daripada 3 hari itu kita akan pulang ke Mekah. Dengan kata lain, mereka akan pergi sana dan berperang dengan Nabi sehinggalah mereka menang, dan mereka akan duduk 3 hari di sana sehinggalah orang kafir, orang Arab, masyarakat Arab semua takut dengan kafir Quraisy, kerana mereka berjaya mengalahkan Nabi Muhammad. Itu sangkaan Abu Jahal sebelum mereka berperang lagi lah. Tapi mereka pada asalnya berjumlah 1,300. Selepas mendapat maklumat tentang harta rampasan telah lepas, maka 300 daripada Bani Zuhrah menarik diri. Jadi mereka tinggallah 1,000 orang, 1,000 orang, tepat 1,000 orang ke Mekah untuk ke Madinah untuk berperang dengan Nabi SAW. Jadi mereka pun teruskan perjalanan ke Madinah. Jadi para tentera Nabi SAW, dia pun dapat maklumat bahawa kafilah perdagangan Abu Sufyan telah berjaya melepaskan diri melalui jalan laut. Dan kemudian dia mendapat maklumat bahawa tentera kafir Quraisy sedang datang ke Madinah. Mereka tak pulang, tapi mereka datang juga untuk serang Nabi Muhammad SAW di Madinah. Jadi Nabi Muhammad SAW dia terus mengadakan musyawarah bersama para sahabat Nabi Muhajirin dan Ansar. Dia tanya, apa pendapat kamu kita akan berperang di Badar? Abu Bakar, Umar cakap, kita teruskan Nabi Muhammad, kami akan bersama dengan kamu. Kemudian bangun lagi Miqdad, dia kata okey, kita teruskan lagi. Tapi Nabi terus minta pandangan lagi, asyiru alayya, bagilah pandangan kamu lagi. Kerana 3 yang pertama yang kata setuju tu adalah semua daripada golongan Muhajirin. Jadi Nabi Muhammad SAW dia menunggu daripada golongan Ansar, daripada penduduk Madinah. Kenapa? Kerana pada asalnya pada perjanjian Aqabah sebelum ni, dalam kisah perjanjian Aqabah, Bai'atul Aqabah, mereka hanya berjanji dengan Nabi SAW untuk mempertahankan Nabi bila berhijrah ke Madinah, akan mempertahankan Nabi di Madinah. Mereka tidak ada perjanjian untuk mempertahankan Nabi di luar daripada Madinah. Jadi Nabi SAW ni dia nakkan persetujuan daripada daripada kaum Ansar, daripada penduduk Madinah. Akhirnya bangunlah Muaz bin Sa'ab bin Muaz. Sa'ab bin Muaz dia bangun, dan dia adalah wakil daripada Ansar, dan dia kata, pergilah, kami telah memberikan kepercayaan, telah beriman kepada kamu. Kamu pergi mana, kami akan bersama dengan kamu. Jadi bila Nabi SAW dia telah mendapatkan sokongan daripada Muhajirin dan sokongan daripada Ansar, barulah Nabi SAW keluar ke Badar untuk mempersiapkan diri untuk berperang dengan kafir Quraisy di sana. Kemudian saya cerita kisah perang Badar ni secara ringkas lah, saya tak cerita berdetail.
Sebab kita akhirnya pada hujungnya kita akan mengambil pengajaran daripada kisah ini. Kemudian Nabi SAW dengan para tenteranya pergi ke Badar. Mereka sampai dulu sebab Badar ni lagi dekat di Madinah berbanding ke Mekah, jauh lagi, berhari-hari akan sampai. Jadi Nabi SAW apabila tiba di Badar, mereka duduk, sebelum tu ada satu telaga air kan. Mereka duduk di satu tempat sebelum telaga air tu. Kemudian datangnya seorang sahabat, dia kata, Nabi Muhammad, wahai Nabi SAW, adakah tempat ini adalah diwahyukan oleh Allah SWT yang kita tak boleh berpindah ke depan sedikit ataupun ke belakang sedikit ataupun sekadar tipu muslihat peperangan? Tapi kemudian Nabi SAW kata, tidak, ini hanyalah, bukanlah wahyu, tapi ini adalah hanyalah muslihat peperangan sahaja. Jadi dia pun mencadangkan bahawa kita ke depan sedikit supaya telaga ni belakang kita, dan kemudian kita hancurkan telaga-telaga yang lain supaya kita ada bekalan air. Apabila tentera kafir Quraisy sampai, mereka tak ada bekalan air. Akhirnya Nabi SAW dia setuju, dan dia mengarahkan tentera ke depan, dan akhirnya dia menghancurkan telaga yang lain dan dia besarkan telaga yang tentera Islam yang ada ni, supaya bila kafir Quraisy sampai, mereka tak ada bekalan air, jadi mereka akan kehausan. Jadi beberapa hari kemudian datanglah tentera kafir Quraisy di Badar. Itu kita cerita terus pada 16 hari bulan lah. Sebelum berlaku peperangan adalah pada 17 Ramadan. Pada 16 hari bulan tu, Nabi Muhammad SAW dia menghantar perisik untuk merisik berapa bilangan tentera kafir Quraisy. Macam mana orang dahulu dia dalam peperangan, dia hanya menghantar perisik untuk tengok berapa banyak bilangan. Jadi bijaknya para sahabat ni, dia pergi jumpa ada seorang daripada tentera Quraisy ni. Dia tangkap seorang tu. Dia kata, berapa bilangan kamu? Dia kata tak tahu. Lepas tu, berapa banyak kamu sembelih untuk setiap hari untuk makan? Dia kata, kami hanya sembelih 9 hingga ke 10 ekor binatang untuk makan. So dia kata, jadi dari situ dia boleh dapat maklumat bahawa tentera Quraisy ni hampir 900 ke 1000 bilangan tentera yang datang tu. Jadi pada malam sebelum berlaku peperangan tu, Nabi Muhammad SAW dia berdoa kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Pada malam tu adalah malam Jumaat. Nabi berdoa bahawa, ya Allah, Nabi angkat tangan tu tinggi sehingga dalam riwayat dia kata nampak bulu ketiak Nabi yang warna putih kat bawah. Nabi berdoa supaya Allah berikanlah pertolongan yang dijanjikan, iaitu bantuan tentera malaikat tu. Kemudian Allah doakan supaya orang kafir Quraisy ni akan kalah. Sekiranya tentera Islam yang sedikit ni kalah, dia sebut dalam riwayat engkau tidak akan disembah lagi selepas daripada ini. Dan kafir Quraisy pun, Abu Jahal pun dia doa juga kepada Allah SWT. Dia kata, sesungguhnya Nabi Muhammad ni telah memutuskan silaturahim, telah membawa suatu benda yang sesat, maka engkau kalahkanlah tentera Islam ni pada pagi esok. Jadi peperangan Badar ni, dua-dua ni beriman. Orang kafir Quraisy ni pun dia beriman pada Allah juga, tapi dia menggunakan dia syirik dengan berhala. Dan orang Islam ni pun dia beriman pada Allah. Jadi peperangan Badar ni adalah pertembungan antara hak dan batil. Allah nak tunjukkan siapa yang betul-betul benar dia punya keimanan dia. Adakah Nabi bawa ajaran dia ataupun keimanan orang kafir Quraisy, Abu Jahal. Jadi dua-dua berdoa kepada Allah supaya beri kemenangan pada esoknya, membuktikan siapa yang lebih benar. Jadi kita tengok pada keesokan harinya. Kita maklum bahawa akhirnya Nabi akan menang. Pada keesokan harinya, pada 17 Ramadan, mereka pun bersedia untuk berperang. Tentera Islam ketika itu 313, kafir 1000, dan tentera Islam yang ada kenderaan
unta hanya 70 ekor saja, berbanding dengan kafir Quraisy lengkap dengan senjata kan, dengan tentera berkuda lagi. Apabila mereka berbaris untuk berperang, ada satu kisah kat sini, Sawat kan, dia sengaja untuk tidak berbaris dengan betul, dia lari sikit daripada dia ke depan sikit daripada dia punya barisan, dan akhirnya Nabi tolak perut dia dengan kayu lah, dengan batang kan, tolak. Kemudian dia kata, kau telah menyakiti aku dan aku nak balas kau, wahai Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dia kata, Nabi pun kemudian buka perut dia, kata, kau balas sekarang. Betapa Nabi ni dia pada ketika itu pun dia boleh masih lagi dia meraihkan sahabat dia. Padahal nak perang, tentera kafir Quraisy dekat depan mata dah, tunggu nak perang je. Kemudian bila buka baju dia untuk supaya dia balas, Sawat ni dia cium perut Nabi. Dia kata, kenapa kau buat macam ni wahai Sawat? Dia kata, sungguhnya aku mahu menjadikan inilah kali terakhir sentuhan kulitku dengan kulitmu, sebab aku nak mati syahid. Para sahabat di situ yang datang ke situ semuanya dia nak membuktikan keimanan dia dengan mereka nak mati syahid dalam peperangan Badar. Dalam Al-Quran Allah menceritakan tentang sebelum berlaku peperangan tu, saya nak kongsikan beberapa dalam surah Al-Anfal. Dalam surah Al-Anfal ni Allah turunkan khusus untuk menceritakan tentang peperangan Badar. Jadi dalam surah Al-Anfal ni banyak Allah menceritakan tentang peperangan Badar. Pertama sekali Allah sebut dalam ayat 5 hingga ayat 7. Kama akhraja rabbuka min baitika bil haqqi wa inna fariqan minal mu'minina lakarihun. Dan Allah suruh mereka ni, orang Islam ni, keluar daripada rumah mereka. Tapi ada sebahagian daripada orang Islam ni karihun, mereka tidak suka. Sebab ialah pada dipaksa keluar untuk berperangan. Ada sebahagian yang tak suka. Yujadilunaka fil haqqi ba'da ma tabayyana ka'annama yusaquna ila al-maut wa hum yanzurun. Dan mereka ni berbantah-bantah lah. Mereka seolah-olah merasakan bahawa mereka keluar ni untuk mati. Ada sebahagian sahabat dia rasa macam begitu. Kemudian Allah sambung lagi, wa izya'idukumullahu ihdat ta'ifatayn annaha lakum wa tawadduna anna ghayra zati syawkati takunu lakum wa yuridullahu an yuhiqqal haqqa bi kalimatihi wa yaqta'a dabiral kafirin. Dalam ayat ni Allah sebut orang Islam ni pada awalnya dia keluar, mereka dia nak salah satu daripada dua golongan, dua harta. Pertama, mereka nak harta rampasan perang. Yang kedua, mereka tidak berjaya ni, jadi Allah gantikan dengan satu golongan, iaitu peperangan dengan kafir Quraisy, dan mereka akan dapat harta rampasan perang daripada peperangan dengan Quraisy. Tapi Allah sebut sini mereka sebenarnya mereka tak nak pun berperang dengan kafir Quraisy. Mereka nak satu golongan yang tak ada syaukah, ghairu syaukah, tak ada perisai, tak ada senjata. Iaitu dia nak yang pertama tu. Orang Islam pada asalnya dia nak yang pertama tu, yang kafilah perdagangan Abu Sufyan. Jadi mereka tak perlu berperang pun, hanya serang, serbu dan dapat harta. Tapi wa yuridullahu an yuhiqqal haqqa bi kalimatihi wa yaqta'a dabiral kafirin. Dan tapi Allah sebab apa? Allah tak nak orang Islam ni dapat harta rampasan, dapat harta kafilah dakwah, kafilah perdagangan. Tapi dia nak Allah orang Islam ni berperang dengan tentera kafir Quraisy. Dan akhirnya mendapat untuk yuhiqqal haqqa bi kalimat, untuk menunjukkan kebenaran apa yang bi kalimat, dengan apa yang Nabi bawa telah, wa yaqta'ada bil kafirin, dan untuk memusnahkan kafir Quraisy. Bila berlaku perangan tu, bila kalah, orang kafir Quraisy pun selepas daripada itu kalah. Tidak ada lagi serangan daripada kafir Quraisy, apa istilah tu? Bukan ada serangan lagi. Tahun depan ada peperangan Badar. Tapi nak ceritanya pemisah antara hak dan batil lah kat situ. Jadi saya nak sebut kat sini, peperangan Badar ni dia bukanlah suatu benda yang Nabi rancang. Dia adalah ketentuan daripada Allah Subhanahu Wa Taala.
Kan, hak dan batil ni pada akhirnya dia akan bertembung. Dia akan bertembung. Kan, sampai kemuncaknya dia akan bertembung dan dia akan berperang. Itulah tabiat sunnah yang Allah jadikan, antara hak dan batil pasti akan bertembung. Di akhirnya pasti akan bertembung. Okay, kemudian sambung lagi kisah peperangan. So kemudian apabila bersedia dua kumpulan, maka berlakulah mubarazah. Mubarazah ni dia hantar wakil, 3 daripada Quraisy, 3 daripada Islam untuk lawan tu. Untuk beradu 3 orang, 1 lawan 1. Kan, akhirnya 3 orang ni dimenangi oleh orang Islam. Tiga daripada wakil daripada Islam menang, berjaya bunuh 3 orang daripada kafir Quraisy. Selepas tu barulah berlaku peperangan. Dalam ayat Quran Allah SWT menyebutkan dalam peperangan tu, sebelum berlaku peperangan Allah menurunkan hujan. Sebelum berlaku peperangan Allah menurunkan hujan. Supaya apa? Allah sebut izghashikumun nu'asa amanatan wa yunzilu 'alaikum minas sama'i ma'an yutahhirukum bihi wa yuzhiba ankum rijza syaitan wa liyarbita 'ala qulubikum wa yusabbita bihil aqdam. Allah menjadikan mereka ni ngantuk, orang Islam mengantuk, nu'asan, rasa mengantuk, amanatan minhu, supaya mereka ni rasa aman. Orang yang ngantuk, dia rasa tenang je lah, apa berlaku pun dia rasa tenang, dia tak rasa takut pun hati dia. Supaya orang Islam ni dia menghadapi kafir Quraisy dalam keadaan tenang, tidak takut. Wa yunzilu 'alaikum minas sama'i ma'an yutahhirukum bihi, Allah turunkan pada mereka ni hujan untuk menyucikan mereka. Wa yuzhiba ankum rijza syaitan, dan untuk menghalau daripada hasutan syaitan, dan menguatkan hati-hati mereka. Wa yusabbita bihil aqdam, dan untuk menguatkan langkah-langkah mereka. Sebelum berlakunya peperangan, Allah turunkan hujan. Apabila berlakunya hujan, di kawasan tempat tentera Nabi Muhammad SAW, pasir-pasir menjadi keras, jadi mendap dia jadi kaki dia selesa untuk pijak. Tapi di tempat kafir Quraisy dia jadi macam lecak sikit, jadi susah untuk kafir Quraisy untuk bergerak. Pertolongan Allah yang pertama, dan Allah turunkan hujan. Dengan sebab hujan tu saja tentera Islam dah mengukuhkan kaki dia untuk bergerak laju. Tapi kafir Quraisy dia susah untuk bergerak, dia jadi berat. Lepas tu apabila berlakunya peperangan, Allah turunkan tentera malaikat. Allah turun Allah sebut dalam Al-Quran, Allah turunkan tentera pada malaikat. Sebelum saya baca ni dalam riwayat menyebutkan bahawa apabila orang tentera Islam nak bunuh je, sebelum pukul lagi kafir Quraisy, orang kafir itu dah mati. Itu para sahabat nampak sendiri depan mata dia. Dia tak nampak malaikat. Yang tahu malaikat ni hanya Nabi SAW. Tapi setiap kali nak bunuh ke apa, dia mati dulu. Dalam Al-Quran Allah sebut iz yuhi rabbuka ilal malaikati anni ma'akum fathabbitul ladhina amanu sa'ulqi fi qulubil ladhina kafaru ru'ba fadribu fawqal a'naqi wadribu minhum kulla banan. Anda ingatlah ketika Tuhanmu mewahyukan para malaikat, sesungguhnya aku bersama kamu, maka teguhkanlah pendirian orang-orang yang beriman. Kelak aku akan berikan orang kafir Quraisy itu rasa takut. Dan pukullah di batang-batang leher mereka, dan pukullah di setiap hujung jari mereka. Allah sebut bila turunnya pada malaikat, maka Allah kuatkanlah kedudukan orang Islam, maka pukullah di tengkuk-tengkuk mereka. Belum sempat lagi orang Islam pukul, malaikat dah bunuh dulu, mati dulu. Okey, ada satu lagi riwayat kisah tentang bantuan daripada, kalau orang Islam bantuan daripada
malaikat, tapi orang kafir ni dapat bantuan daripada syaitan. Dalam ada ayat surah Anfal juga, ayat 48. Wa iz zayyana lahumus syaitanu a'malahum wa qala la ghaliba lakumul yawma minan nas wa inni jarun lakum falamma tara'atil fi'atani naqasa ala aqibayhi wa qala inni bari'un minkum wa inni ara ma la tarawna inni akhafu Allah wallahu syadidul iqab. Dalam riwayat kata syaitan ni dia menyerupai seorang manusia yang bernama apa? Ja'far Abdullah bin Jaksam. Abdullah bin Jaksam. Dalam ayat ni Allah sebut wa izzayyana lahumus syaitan, dan orang kafir ni telah diperhiasi oleh syaitan. Wa qala la ghaliba lakumul yawma minan nas wa inni jarun lakum. Dia kata, orang syaitan ni kata kepada kafir Quraisy, pada hari ini kau akan menang, tak ada siapa boleh kalahkan tentera kamu. Kemudian apabila berlaku peperangan, falamma tara'atil fi'atan naqasa ala aqibahi wa qala inni bari'un minkum inni ara ma la tarawna inni akhafu Allah wallahu syadidul iqab. Syaitan tiba-tiba dia melarikan diri. Dia lari. Lepas tu sahabat, kenapa kau lari? Sesungguhnya aku nampak apa yang kau tak nampak. Syaitan ni nampak tentera malaikat ni turun bersama dengan tentera Islam. Jadi syaitan ni pun nampak, dia pun terus lari. Dia kata sesungguhnya inni ara ma la tarawna inni akhafu Allah. Sesungguhnya aku melihat apa yang kau tak nampak. Sesungguhnya aku takut dengan Allah. Wallahu syadidul iqab. Dan sesungguhnya azab Allah sangat pedih. Maka berlakulah perang. Sehinggalah akhirnya dengan bantuan Allah menanglah tentera Islam. 70 kafir Quraisy mati dan 70 ditawan. Dan orang Islam hanya 14 orang sahaja mati syahid. Dan kemudian berlakulah kisah tentang tawanan perang pula. Adakah kita nak nak bebaskan atau nak bunuh ataupun nak tebus dengan harta. Tapi ini Allah cerita, dalam sirah menceritakan bahawa Abu Bakar bagi pandangan supaya tawanan perang ni ditebus dengan harta lah. Siapa nak bebas diri kena bagi harta. Tapi Umar nak bunuh je. Dalam ayat Quran Allah pun menceritakan tentang bahawa Allah ni menyokong pandangan Umar. Kenapa? Kerana tawanan yang 70 orang tu terdiri daripada bangsa-bangsawan pembesar-pembesar Quraisy. Kalau Allah nak, kalau boleh mereka ni mati lah, supaya tak ada lagi perentangan. Sebab tengok apa yang berlaku selepas itu pun, daripada peperangan Badar ni berlaku peperangan Uhud, berlaku peperangan Khandaq. Sebab ada lagi pembesar-pembesar Quraisy ni yang benci kepada Nabi Muhammad. Tapi disebabkan Allah disebabkan mereka ni bersyura, bermusyawarah bersama dan memutuskan atas syura, jadi Allah memaafkanlah pandangan iaitu pandangan Abu Bakar lah yang diterima ketika itu. Kalau ikutkan Allah nak pandangan Umar Al-Khattab. Jadi tamatlah kisah peperangan Badar Al-Kubra. Dan peperangan ni dia adalah kat situ akhirnya menunjukkan bahawa terbuktilah bahawa Nabi bawa itulah benar. Dan apa yang dibawa oleh Abu Jahal itu adalah dusta lah. Orang kafir Quraisy mula sedar. Dan selepas daripada peperangan Badar ni, ramailah kafir Quraisy secara senyap-senyap mereka datang ke Madinah. Maksudnya bertambahlah bilangan orang Islam. Mereka pergi Madinah senyap dan beriman dan masuk Islam dan beriman kepada Nabi Muhammad SAW. Jadi apa pengajaran yang kita boleh dapat? Pertama sekali, kalau ulama menyebutkan bahawa pertama sekali Allah nakkan peperangan Badar ni, Allah nak menggantikan daripada
harta rampasan kafilah perdagangan dengan harta rampasan harta rampasan perang. Pada awalnya nak kafilah perdagangan, nak merampas kafilah perdagangan, tapi Allah hikmah dia adalah Allah gantikan dengan lebih baik daripada itu. Iaitu Allah nak mereka ni berperang dan membuktikan kebenaran. Itu lebih besar hikmah yang ulama sebut itu lebih besar daripada sekadar Nabi merampas harta kafilah perdagangan. Kesan dia mungkin tak besar pada masyarakat Arab, tapi apabila Allah gantikan dengan peperangan kepada kafir Quraisy, kat situ ada kesan dakwah, kesan kebenaran yang Nabi bawa pada masyarakat Arab ketika itu. Jadi selepas daripada peperangan Badar ni, bilangan orang Islam datang, bilangan orang yang datang kepada Nabi Muhammad tu semakin bertambah. Dan kemudian apa pengajaran yang kita boleh ambil daripada peperangan Badar ni adalah Nabi sahabat ni ketika berperang ni pada bulan Ramadan. Begitu juga kita berada sekarang ni berada di bulan Ramadan. Ramadan ni bukanlah, walaupun kita puasa, bukanlah untuk kita bermalas-malasan, kita rasa dahaga, kita rasa penat. Para sahabat dulu dengan Nabi dulu, mereka keluar berperang. Bayangkan Nabi keluar, Arab ni panas, kalau kita keluar padang pasir, panas, awan tak ada, dalam keadaan puasa, macam mana? Lagilah perlukan jihad, juhud. Jadi macam itulah kita pun dalam bulan Ramadan ni, tapi kita selesa lah. Kita dalam rumah, dalam musim PKP pula tu, ada yang duduk rumah je, ada yang ada aircon, ada kipas. Tapi kita perlu berjihad juga, berjihad melawan hawa nafsu. Mana-mana yang tak pernah khatam, kita berjihad untuk baca Quran. Cuba khatam, sehari satu juz, akhirnya sampai 30 hari, akhirnya kita khatam. Cuba untuk khatam. Kemudian kita jihad untuk solat tarawih. Kalau boleh berazam tidak miss setiap hari solat tarawih. Cuba untuk kejar setiap hari 8 paling kurang. Kemudian kita berjihad lagi untuk bangun qiyamul lail. Beberapa hari lagi kita akan masuk 10 malam terakhir. Nabi SAW bila masuk 10 malam terakhir, dalam hadis disebutkan Nabi ikat kain. Nabi ikat kain dan beriktikaf selama 10 hari, 10 malam. Jadi adakah kita bersedia untuk buat benda tu pada 10 malam terakhir? Itu semua adalah jihad. Kita beriktikaf dan kita meninggalkan isteri kita hanya untuk kita fokus pada ibadah. 10 malam saja. Kalau dekat Mesir, dekat Arab 10 malam terakhir ni sangat meriah. Ramai orang iktikaf di masjid, dan pada 10 malam terakhir ni lah masjid penuh sampai dekat luar. Kalau kita di Malaysia ni, makin hujung makin sikit. Pada awal Ramadan penuh, makin hujung Ramadan makin sikit. Berbeza dengan orang Arab, makin hujung makin penuh, masjid makin penuh, ramai. Jadi cuba berazam kali ni, bukanlah kita malas untuk beribadah, tapi cubalah untuk kita berjihad melawan hawa nafsu kita, berjihad untuk meningkatkan amalan fardu, amalan sunat, amalan infak. Sebelum ni mungkin kita tak pernah infak, kita susah nak keluarkan duit, tapi bulan Ramadan ni kita keluarkan duit, kita berkorban sedikit untuk orang yang susah. Mungkin ada saudara kita di Palestin, perlukan bantuan kewangan, kita keluarkan duit. Itu salah satu daripada bentuk jihad yang kita boleh buat. Jadi saya rasa sekadar itulah untuk perkongsian saya. Ramadan ni bukanlah saya sebut sekali, bukanlah bulan untuk bermalas-malasan, tapi bulan Ramadan lah untuk kita berjihad. Jadi ambillah pengajaran daripada kisah perang Badar tadi, supaya kita dapat meningkatkan amalan kita selepas daripada ini.
Esok adalah 17 hari peperangan Kubra, peperangan Badar. Jadi ambillah semangat kita dengan peperangan Badar ni untuk kita meningkatkan amalan kita di bulan Ramadan ni, insya-Allah. Dia ada soalan ke? Macam nak tahu soalan. Jadi saya rasa sekadar itu saja perkongsian saya pada hari ini. Saya doakan moga-moga kita semua pada akhir Ramadan nanti kita akan la'allakum tattaqun, seperti Allah sebut, kita akan menjadi orang yang bertakwa. Dan sebelum kita keluar daripada Ramadan ni, kita mendapat pahala dan keampunan daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Kan Allah sebut dalam hadis disebut dalam hadis Nabi Muhammad SAW menyebutkan, man qama ramadanan imanan wa ihtisaban ghufirahu ma taqaddama min zambi. Siapa yang bersungguh mendirikan pada malam-malam Ramadan dengan penuh keimanan, wa ihtisaban, dan penuh pengharapan, Allah akan ampunkan dosa-dosa mereka yang lalu. Jadi moga-moga selepas kita keluar pada bulan Ramadan ni, dosa-dosa kita yang lalu telah hapus dan kita dibebaskan daripada api neraka. Dan selepas daripada Ramadan, moga-moga kita terus istiqamah. Jangan Ramadan je bercukupan, lepas Ramadan tak cukupan. Tak nak macam tu. Kita terus istiqamah apa yang kita buat pada Ramadan ya. Jadi wallahu alam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.